Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, dan dalil atau tanda. Dalil tu perkara yang menunjuk. Tu makna dalil. Dalilun, makna dalil tu ialah perkara yang menunjuk. Ataupun tanda. Tanda tu alamat. Ni ya. Jadi di sini kita nak baca tanda ataupun alamat dalil. Kata Allah Ta'ala tu ada sungguh. Ada sungguh ianya ia Allah tu. Jadi nak bagi tahu kita ni dalil, tanda, manakah dalil, manakah tanda yang mengatakan Allah Ta'ala tu ada. Sungguh adanya tu. Jadi mengetahui dalil ni wajib dah atas tiap-tiap mukallaf, wajib. Siapa yang tidak mengetahui dalil, maka iman dia tu dalam masalah. Iman dia dengan percaya dengan Allah tu ada masalah. Sebab mengetahui dalil tu wajib. Sebab bila tak ada dalil, kata setengah ulama, orang tu tidak mengenal Tuhan kalau tidak ada dalil. Sebab definisi ataupun takrif mengenal tu ialah jazam al-mutabiqu lil waqi' an dalilin. Bila sebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Bila sebut mengenal tu, definisi mengenal tu mesti ada 3. Al-jazmu, satu jazam. Al-mutabiqu lil haq. Yang jazam tu pegang kejap, pegang kukuh, pegang kemas-kemas. Tu mana jazam. Lepas tu jazam tu pula mesti pegangan tu al-mutabiqu lil haq. Yang muafakat, yang berbetulan dengan yang sebenar. Kalau pegang kejap, pegang kemas tapi tak sebenar, yang tu tak nama makrifah. Contoh, seperti pegangan orang Nasrani yang mengatakan Tuhan tu 3. Walaupun dia pegang kejap, pegang kemas-kemas, dia pegang i'tiqad sungguh kata Tuhan tu 3. Maka tak sebenar. Jadi bila kata tak sebenar, maka tak dinamakan mengenal. Tu satu dia. Jazam yang pertama. Kemudian jazam pegangan tu mesti mutabiqu lil haq. Mesti bertepatan dengan yang sebenar. Kemudian an dalilin, mesti ada dalil. Tiap-tiap yang kita pegang, Allah ada, Allah tu qidam, Allah tu kekal, Allah tu sedia, Allah tu kuasa dan sebagainya lah. Mesti ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka tuan-tuan, orang yang tidak ada dalil tu dinamakan dia orang yang muqallid. Muqallid tu apa? Muqallid tu ikut-ikut cakap orang, ikut-ikut pegangan orang dengan tidak mengetahui dalil. Jadi orang macam tu masalah dia apa? Masalah dia khilaf di kalangan para ulama. Ulama kata orang yang tak ada dalil ni, kaul yang pertama mengatakan tidak sah imannya kalau tidak ada dalil. Walaupun satu je. Satu je tidak ada dalil. Dia tak tahu dalil. Macam contohnya, Allah tu kuasa tak? Kuasa, dia pegang. Tapi, apa tanda yang kamu kata Tuhan tu kuasa? Entah. Aku tak tahu. Aku dengar orang kata Tuhan tu kuasa, aku peganglah. Orang macam tu, tuan-tuan, kaul yang pertama, dia mengatakan, ulama ini, dia kata, orang macam tu tak sah iman. Bila tak sah iman, tuan-tuan, walaupun zuhir dia Islam, tapi di akhirat nantilah,
kekal dalam api neraka. Sebab di akhirat nanti ni yang kita pakai tu iman. Kita tak pakai dah. Islam tu tak pakai dah. Di akhirat itu semua pakai iman. Islam tu di dunia je. Untuk dilakukan di dunia je. Zahir je. Okey. Itu satu pandangan. Satu pandangan pula, orang yang tidak ada dalil tu sah imannya. Imannya sah, kata sebahagian daripada ulama pula. Cumanya dia di dalam dosa besar. Walaupun dia pegang betul, dia pegang Tuhan tu kuasa, tapi tak ada dalil. Maka ulama kata kaul yang kedua tu sah imannya. Tetapi berdosa besar. Kenapa dosa besar? Kerana meninggalkan pengajian, meninggalkan mengaji, menuntut ilmu tu, ilmu yang fardu ain tu, dia tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan saya cakap macam ni jangan marah jangan marah tau. Tuan-tuan kita perhati tak masjid-masjid kita kat Teluk Intan ni lah. Saya perhati tuan, saya perhati. Saya ni jenis orang perhati. Bukan pergi saja tak. Saya perhati, tengok tuan-tuan masuk masjid-masjid saya masuk, tengok tuan-tuan. Jadual pengajian tu tuan-tuan. Ilmu yang fardu ain tu berapa cikgu berada? Ilmu yang wajib atas orang Islam tu tak boleh tinggal. Ada berapa? 3. Apa dia? Tauhid, tasawuf, fiqh. Okey, 3 tu je kan? Cuba kita perhati masjid kita. Cuba kita perhati masjid kita tuan. Cuba perhati. Tauhid berapa? 2 kan? Dalam sebulan 2 cukup tak? Tak, saya bukan nak sentuh siapa-siapa. Tak ni, tak. Saya bukan nak sentuh siapa-siapa, tak. Tapi 2 tu cukup tak? Kita makan nasi 2 kali je sebulan. Okey, fiqh. Fiqh ada tak? Ada. Okey, kita apa baca? Munatul musalli tu khusus bab solat. Sedangkan fiqh ni tuan-tuan oh masya-Allah, daripada bab taharah, daripada bab mengenal air, wuduk, mandi hadas, basuh najis. Yang tu kalau tak betul, sembahyang tak sah. Yang tu kalau tak sah tu, mengenal air tu, kalau tak reti mana air mustakmal, mana air mutanajis, mana air mutlak, kalau tak kenal yang tu, tak sah sembahyang. Musalli tu khusus bab solat. Bab air mana? Bab air. Dalam fiqh musalli, untuk musalli tu, sampai kat belakang tu habis setakat bab imam dan makmum. Tu saja. Tapi bab haji, bab zakat, dalam musolli tak ada. Dalam mana? Yang biru, kita apa biru? Bahaya cakap biru-biru tu juga dah. Dalam masjid dia cakap biru-biru, bahaya besar. Cakap biru-biru tu bahaya. Hijau biru jangan cakap. Bahaya. Dia kena pastikan benda tu. Tasawuf banyak, saya tengok tasawuf kat sini banyak. Ada ada Hidayatus Salikin, ada kitab Ayuhal Walad. Tu banyak. Tasawuf banyak. Tapi tak tahulah berapa ratus dalam sebulan, saya tak tahu. Tapi yang lain-lain tu, tafsir, hadis, itu tak termasuk dalam fardu ain. Tak termasuk dalam ilmu fardu ain. Sebab apa? Sebab tafsir tu, kalau kita ngaji tafsir, tak lepas fardu ain. Tak lepas fardu ain dalam bab solat,
Walaupun betul cerita dalam bab solat, tapi nak cerita habis-habis satu tu tak sempat, dalam tafsir tak sempat. Sama juga dalam hadis. Baca hadis, tak sempat nak menghuraikan pandangan-pandangan ulama dalam persoalan fiqh. Sama juga. Yang tu saya minta maaf lah, sebab saya pun salah seorang daripada Korea tuan-tuan juga. Bukan jauh pun. Jadi saya rasa tanggungjawab lah, bukan nak tegur. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak apalah. Saya bukan boleh buat apa pun kalau tak boleh kan. Macam tu je. Macam tu je sebenarnya tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi kalau dalam bab dalil ni tuan-tuan ya, kalau adalah di antara kita yang tidak tahu dalil, pegangan betul. Pegangan. Tuhan kuasa? Ya, Tuhan kuasa. Cuba tanya dia, apa dalil kamu yang mengatakan Tuhan tu kuasa? Agak-agaklah tuan-tuan ya. Ramai yang tahu ke ramai yang tak tahu? Agak-agaklah. Nak kata nanti sangka jahat kan? Tapi cubalah. Sebab dalil ni wajib. Bila kata dalil ni wajib, maknanya sebab yang bahayanya yang ulama yang pertama tadi. Dia kata kalau tidak tahu dalil, walaupun satu sifat, satu bab akidah, bukan bab sifat Tuhan je, bab lain-lain tu dalam bab akidah ni tak ada dalil, maka tak terpakai imannya. Iman tak terpakai tu maksudnya tak sah iman dia. Tu bahaya. Tapi nasib baiklah ulama kata kaul tu kaul yang tidak muktamad. Maksudnya bukan menjadi pegangan dalam mazhab akidah ni, tak pegang kaul tu. Tapi sungguh pun tak pegang kaul tu, tak dikata kaul muktamad. Tapi kaul yang kedua, dia mengatakan apa? Sah iman tetapi berdosa besar. Pasal apa dosa besar? Sebab meninggalkan pengajian. Sedangkan bab dalil ni mudah je tuan-tuan, senang sangat je. Senang sangat je bab dalil ni tuan-tuan. Tapi sebab apa dia tak tahu kalau senang? Sebab dia tak pergi belajar, sebab dia tak masuk menadah kitab. Sebab itulah jadi masalah dosa besar tu, sebab dia sendiri tak menunaikan tanggungjawab. Baik. Okey ya. Jadi mana dalil mengatakan Allah Taala tu wujud? Dia kata mana dalil kata? Dia kata ada sungguh ianya Allah tu, tak tiada. Maksudnya adalah. Ialah. Ni dalil dia. Kita fikir dengan perhati. Fikir dengan akal. Perhati dengan akal. Bukan perhati dengan mata ni. Perhati dengan akal. Fikir dengan akal. Dan tilik kepada makhluk ini. Baik. Bila sebut makhluk, daripada perkataan khalaqa. Jadi makhluk tu fahuwa makhluqin. Makhluk tu maksudnya yang kena jadi. Jadi kita tengok diri kita pun sudahlah. Sebab kita ni kena jadi. Tengok pada makhluk ini, nak cari dalil tu. Nak cari dalil yang Allah Ta'ala tu wujud, tengok pada makhluk. Pasal apa? Tengok saja-saja tak jadi. Tengok tu dengan berfikir, kemudian, tengok ya. Macam mana makhluk tu boleh menjadi dalil tentang ada Tuhan ni, tentang ada Allah ni? Ialah kerana makhluk ini baharu adanya. Satu kerana bila kita sebut makhluk, maka makhluk tu, semua makhluk tu adanya baharu. Baik, apa tanda baharu? Tanda makhluk ni baharu, ada permulaan adanya. Bila sebut makhluk, ada dia tu ada permulaan tak? Ada. Mesti ada permulaan. Kita pun ada awal bagi wujud kita tu. Dunia ni pun ada awal bagi wujud dia. Binatang haiwan tu ada awal wujud dia. Baik. Tu tanda yang kata makhluk tu baharu. Okey. Ya. Dan hukum kita, itu panggil natijah sughra ni.
Belum natijah kubra lagi ni. Natijah keputusan kecil baru. Dan tiap-tiap yang baharu kita fikir dengan akal kita tu, tiap-tiap yang baharu tu ada itu, tiap-tiap yang baru ada tu tentulah didahulukan dengan tiada. Macam kita lah. Kita ni dulu tak ada. Lepas tu bila Allah jadikan kita, baru kita ada. Itulah tanda kata makhluk tu baru. Macam saya kata tadi, ada awal bagi wujud baharu tu. Ada awal bagi makhluk tu. Yang ni pula dia kata, ada makhluk tu dimulaikan dengan tiada. Ataupun didahulukan dengan tiada. Tiada dulu, lepas tu baru ada. Baik, itu keputusan ya. Itu natijah sugra dipanggil. Kalau dalam ilmu mantik tu dipanggil natijah sugra ni. Natijah sugra, keputusan kecil dulu. Baik, belum jadi dalil lagi. Baik. Kalau begitu, ni nak masuk natijah kubra pula ni. Kalau macam tu, kalau begitu kita hukum ni, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin. Okey, cikgu ya, cuba perhati ya. Kalau ada orang kata Ustaz punya pengajian ni janganlah tinggi sangat. Sebab saya dengar di hujung-hujung telinga lah. Ada yang mengatakan tinggi sangat huraian Ustaz ni. Sebenarnya tuan-tuan, itulah jalan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukannya tinggi, tak. Cuma kita tak biasa dengar je. Baiklah. Nak kata je lah. Bila kata makhluk, bila sebut makhluk, maka dia termasuk di dalam mungkin. Bila sebut makhluk, maka dia mesti mungkin. Bila sebut saja makhluk, dia mesti mungkin. Jadi dah jumpa dua istilah dah. Satu makhluk, satu mungkin. Baik. Tadi saya kata makhluk tu tiap-tiap yang kena jadi. Ataupun tiap-tiap yang ada dia tidak ada yang ada permulaan. Tiap-tiap yang ada tapi ada permulaan, namanya makhluk. Okey. Mungkin pula apa? Mungkin tu guru saya dia bagi 3 definisi. Bila kata mungkin tu kullu ma siwallah. Tiap-tiap yang lain daripada Allah semuanya mungkin. Kullu ma siwallah. Satu, itu definisi mungkin. Definisi ataupun takrif mungkin tu kullu ma siwallah, tiap-tiap yang lain daripada Allah, maka namanya mungkin. Satu. Okey, yang kedua, mungkin tu ialah yang disebut mungkin tu maujudun ba'dal adam. Adanya dia tu sebelumnya tiada. Itu dia maujudun ba'dal adam. Okey. Baik. Itu satu. Itu yang kedua dah. Maujudun ba'dal adam. Ada sebelum daripadanya dia tiada. Itu mungkin. Okey. Yang ketiga ialah sawa istiwa maujudihi wa adamihi. Sama sahaja timbangan pada pihak ada dan tiada. Maksudnya bila kata mungkin tu boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Macam kita ni mungkin tak? Mungkin. Apa sebab kita kata kita mungkin? Sebab kita ni boleh ada, boleh tiada. Itu mungkin. Baik. Tengok ya. Kalau orang tanya pada kita ya. Kalau orang tanya kita, apa beza mungkin dengan makhluk? Kalau Cikgu Syakir orang tanya macam tu, apa nak jawab Cikgu Syakir? Kalau kita sebut apa beza di antara makhluk dengan mungkin? Tadi saya dah bagi tahu dah. Bila sebut makhluk, dia mesti mungkin. Okay? Bila sebut makhluk, dia mesti masuk dalam mungkin. Bila sebut mungkin, adakah dah pasti dia makhluk? Ya. Betul. Okey, baik. Tengok ya. Ini yang saya berhajat kepada papan ni. Saya harap-harap tuan-tuan jangan marahlah kalau saya guna papan putih ni. Orang lain tak guna pun. Saya seorang je yang guna papan putih ni tuan-tuan.
Orang yang tak guna pun, saya seorang je guna ni. Baik, tengok ya. Nak bagi faham je. Bukan nak tunjuk pandai ni cikgu. Cikgu berada saya bukan nak tunjuk pandai, nak bagi faham sama-sama kita. Baik, tengok ya. Bila sebut mungkin. Bila sebut mungkinun. Mungkinun terbahagi kepada dua. Satu dinamakan mungkin sayujad. Mungkin sayujad. Mungkinun sayujad. Sayujadu. Yang kedua mungkin ghairu mawjud. Ni nak kena faham lah dua-dua ni. Mungkin ghairu mawjud. Ghairu mawjudi. Ini apa? Mungkin sayujad ni ialah mungkin dalam bahasa Melayu disebut mungkin yang akan diadakan mungkin yang akan diadakan. Okey. Mungkin yang akan diadakan ni ialah mungkin yang telah ditakluk oleh iradat Allah bagi ada. Jadi maknanya ini mungkin yang ni mungkin yang telah ditakluk oleh iradat sejak azali lagi dah. Iradat menentukan dia ada. Contohnya Isa baru kahwin. Contohnya Isa baru kahwin. Okey. Dalam ketentuan Allah, dia ada anak. Tapi bila? Tahun depan. Okey, ada anak tahun depan tu telah pun ditentukan oleh iradat. Ni dia panggil mungkin sayujad. Mungkin yang akan diadakan oleh Allah Ta'ala. Tapi masa tak sampai lagi, tak ada lah. Tapi dalam iradat, dalam iradat, dalam ilmu dah ada dah. Dah wujud dah benda tu. Okey. Yang ini, yang ni kena fikir sikit tau. Kena fikir. Yang ni, tuan-tuan sekalian, mungkin, dia mungkin. Mungkin juga. Tapi, mungkin yang tidak boleh wujud, yang tak boleh ada. Pasal apa yang ni mungkin yang tak boleh ada ni? Sebab mungkin ni mungkin yang telah ditakluk oleh iradat tak bagi ada. Iradat dah menentukan tak ada. Tak ada. Iradat kata mungkin yang telah ditakluk oleh iradat tak bagi ada. Tak nak bagi ada, tak nak bagi wujud. Macam mana nak bahasa Melayu moden, bahasa Melayu ni? Mungkin yang telah ditakluk oleh iradat tiada. Senang macam tu. Senang macam tu. Tiada. Tapi tetap dia nama mungkin. Tetap nama dia mungkin. Okey. Tuan-tuan, dalam diagram kecil macam ni, diagram kecil macam ni, tuan-tuan, tak mana tuan-tuan yang kurang faham? Mungkin tadi saya bagi 3 definisi tadi. Banjur ke mana? Ini kan balik parit botol pula ni. Dia sama dengan mungkin ke dalam bahasa Melayu? Dalam bahasa Melayu ni
Saya tak tahulah, tapi Arab mungkin. Tapi kalau bahasa Melayu mungkin tu apa bahasa Melayu? Barangkali. Itu orang kami semua. Tapi mungkin kat sini ni benda, kena benda. Mungkin ada, mungkin tak ada. Macam kita lah. Sekarang kita ni bermungkin tak? Kita ni mungkin pasal apa? Sebab kita ni boleh ada, boleh tiada. Okey, tengok ya. Yang ini contoh dia apa? Mungkin tiada. Yang benda ni dia masuk dalam benda mungkin juga. Sebab bila ngaji tauhid ni tuan-tuan ya, dia kena tahu benda wajib pada akal, benda harus pada akal, benda mustahil pada akal. Yang tu dulu. Kalau tuan-tuan ingatlah. Kalau tuan-tuan ingat dulu kita mengaji masa peringkat awal dulu. Kalau tak ingat yang tu saya tak boleh buat apalah. Dia kena ingat. Dia kena ingat hukum adat, hukum akal, hukum syarak tu dia kena ingat. Ini kita bicara pada hukum akal ni. Okey, tengok ya. Saya bagi contoh Okey. Fir'aun tu kufur ke beriman? Kufur. Boleh tak Allah buat dia beriman? Boleh. Macam mana nak jawab ni tuan? Cik Rahman, macam mana nak buat ni? Okey, baik dah. Okey. Cuba dah tengok betul-betul ya. Okey. Kenapa Fir'aun tu kufur? Kenapa Fir'aun tu kufur? Iradat Allah dah menentukan sejak daripada azali. Sebelum ada Fir'aun tu, Allah dah menentukan Fir'aun tu kufur. Okey, maknanya kufur yang ada di dalam ketentuan iradat Allah. Baik. Boleh tak Allah tukar? Baik. Kalau cikgu kata boleh, tengok ya, ini kaedah. Sebenarnya saya suka ada diplomasi dua hala. Kalau diam senyap je, saya tak dapat buat apalah. Tapi kalau ada komunikasi dua hala, okey, cikgu tengok ya. Baik. Kaedah ni tuan-tuan ya, dalam mana-mana kitab tauhid pun lah mesti jumpa benda ni. Okey. Saya tulis dalam rumi ya. Tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat maka itulah yang diketahui oleh ilmu dan itulah yang dibuat oleh kudrat. Cuba fahamkan kaedah ni. Ni yang orang tanya malam, dia kata kat saya, Ustaz punya pengajian ni advance dia kata. Advance tu apa? Advance tu macam mana? Tinggi sangat. Ini tinggi tak tuan-tuan? Nah, ini sebenarnya kaedah ni tinggi ke? Kalau tuan faham tak? Kurang faham. Baik. Dengar huraian. Lepas tu kalau ada soalan, tak apalah, nak marah saya pun tak apa. Ya. Tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat. Iradat Allah Ta'ala ni, kehendak dia, yang kita baca dalam surah Yasin tu, innama amruhu idza arada. Arada tu iradat lah. Allah Ta'ala tu iradat. Dia menentukan sebelum ada makhluk ni,
Allah menentukan nak jadi apa, 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 sampailah syurga dan neraka. Peristiwa tu semua Allah dah tentukan. Boleh? Boleh? Baik. Bila iradat menentukan yang itu, maka ilmu Allah Ta'ala tahulah apa yang ditentukan oleh iradat. Contoh, kalau seseorang tu kufur, Allah tentukan sejak azali, maka ilmu tahu si fulan tu kufur. Dan kudrat yang buat orang tu kufur. Kalau orang tu Allah tentukan dia beriman, maka ilmu tahu yang si fulan tu beriman. Kudrat yang buat orang tu beriman. Boleh? Dah? Boleh? Tuan? Baik. Cikgu Buddha dah kata, bolehlah Tuhan tukar. Okey, kalau Tuhan tukar, yang ditentukan oleh iradat ni, okey, Firaun tu kufur. Firaun, Allah tentukan dia kufur. Maknanya, iman pada Firaun ni tak ada. Betul? Okey, kalau Tuhan tukar, Firaun ni beriman, kufur tak ada. What happened? Apa jadi pada ilmu? Itu ilmu tu. Dia tahu dah semua. Betul lah dia tahu semua. Tapi sekarang ni, dia tahu semua tu, adakah dia tahu yang terkeluar daripada ketentuan iradat? Adakah yang ilmu tahu tu, ilmu Allah tahu tu, adakah yang terkeluar daripada iradat? Tak dapat kamu fahami antara iradat dengan ilmu tadi. Sebab bila kita tanya kan, Allah boleh tak ubah? Maknanya kuasa Allah. Baik, okey baiknya. Okey baik cikgu ya. Minta maaf lah cikgu sebenarnya kan. Tauhid ni bukan boleh pakai akal semata-mata. Tak boleh. Agama Allah ni bukan boleh pakai akal. Tanpa ilmu. Tanpa merujuk pada kalangan ulama' tak boleh. Sebab kita ni siapa? Nak pakai akal kita, siapa kita? Ulama' pun tidak, soleh pun tidak. Saya ni sebab mengaji sikit sebanyak je. Kau tak berani saya nak mengajar tuan-tuan. Tak berani saya. Cuba cikgu fikir tengok Okey, tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat, itulah yang diketahui oleh ilmu. Maknanya, kalau Allah menentukan Firaun tu kufur, ilmu tahu mana? Ilmu tahu iman ke kufur? Kufur. Okey, kalau ilmu tu tahu dia beriman, rosak tak ilmu? Susah nak faham. Ya, cikgu Ayub, silakan. Saya tanya sikit. Jadi tentang ilmu dan kudrat ni, dia kena jalan seiring kan? Sebab itulah tiga sifat ni dalam kitab mana-mana pun, kitab Faridah ke, kitab Misbahul Munir ke, Aqidatun Najin ke, kitab Durus Samin ke, kalau kitab Tauhid Melayu, Jawi Melayu ni, tiga sifat ni, kudrat, iradat, ilmu, beratur. Pasal apa dia selari macam tu? Sebab dia berkait. Kudrat Allah ni, dia nak buat sesuatu, mesti tak ikut perancangan iradat? Mesti tak? Tak mesti. Kalau tak mesti, bererti pada ketika itu, iradat Allah dengan kudrat Allah tidak ada baik. Cikgu kalau nak buat sesuatu, kena ada iradat dulu tak? Kena ada kehendak nak buat dulu tak? Contoh ya, ni masjid ni,
Sebelum didirikan masjid, apa yang kontraktor kena buat? Plan. Plan tu mesti tak kontraktor ikut plan? Plan tu lah iradat. Kau tak ada plan, macam mana kudrat nak buat? Macam mana kontraktor nak buat? Kau tak ada plan. Buat ikut kau lah. Squatting kau nak buat macam mana pun. Jadi gebang ayam. Sebab tu 3 sifat ni sebenarnya tak sampai masa lagi bab ni. Sebab tu cikgu tak boleh faham. Sebab tak sampai masa lagi. Jauh lagi tu. Jauh lagi. Tapi saya cubalah. Sebab cikgu tadi mungkin. Tadi masuk bab mungkin tadi kan. Ya. Jadi mungkin yang ni. Kalau cikgu kata boleh tukar. Allah boleh tukar. Berarti pada ketika tu kan. Ilmu jadi macam mana? Kejap iradat nak buat macam ni. Kejap iradat buat macam ni. Jadi ilmu macam mana? Sebab takluk ilmu tak satu je. Takluk ilmu tu tanjiz qadim. Lulus sedia kala lagi ilmu tu tahu. Allah tak perlu belajar. Tanjizi qadim. Lulus sedia kala lagi ilmu tahu. Iradat pun sama juga. Iradat pun Allah Ta'ala menentukan sejak bila? Azali. Lepas tu takluk tanjizi qadim. Iradat satu je takluk dia. Kecuali dalam kitab ni iradat ada 2 takluk. Dalam kitab Misbah Munir ni ada 2 takluk. Okey, siapa tak faham lagi bab ni? Tak faham tak apa, sampai satu masa nanti boleh faham ni. Sebab dalam kitab ni tak sampai ni bab wujud baru ni. Kan? Jadi ada 3 benda penting dalam ni. Satu, tiap tak ditentukan oleh iradat. Maka itulah tu yang ditentukan oleh iradat tu. Diketahui oleh ilmu. Dan itulah juga yang dibuat oleh kudrat. Maknanya kudrat nak buat apa-apa, dia tak boleh sukati, kudrat tak boleh. Dia mesti ikut iradat. Dan ilmu pula tahu yang iradat tentukan. Kufur, beriman, jahat, baik, maksiat. Okey. Boleh. Boleh Cik Rahman? Ke ada soalan? Bab iradat wujud ni nak sampai bila nak habis macam ni? Tapi kalau ngaji, saya boleh je Cik Rahman nak baca berat. Tuan faham ke tak faham, saya tak peduli. Boleh je macam tu. Saya boleh je buat macam tu juga, yuk. Saya boleh je baca berat. Wallahualam. Doa balik. Boleh je kalau saya nak macam tu. Senang kerja saya. Tapi takkan saya nak biarkan tuan-tuan sampai tak faham. Kan? Sebab ini bukan benda duniawi ni. Ini benda ukhrawi, akhirat ni. Ini penting ni. Ini benda penting, bukan benda tak penting. Okey, baik. Okey. Jadi bezanya bila sebut makhluk dengan mungkin ni, mungkin tu bila sebut makhluk umum, sama ada yang dah ada ataupun yang belum ada. Itu makhluk. Okey, tapi bila sebut mungkin ni dia khusus, bukan. Bila sebut makhluk yang telah ada. Okey. Tapi bila sebut mungkin ni, dia umum. Mungkin ni sama ada yang telah ada ataupun yang belum ada. Ataupun yang tak boleh ada. Tak boleh wujud. Tak boleh wujud. Ni kalau baca kitab besar lagi, nampak jelas. Ada dalam kitab, dalam baik ni ada. Okey, baik. Okey. Jadi, bila sebab nyatalah bahawa makhluk itu mungkin namanya. Dan mungkin tu, mungkin tu barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya. Jadi maknanya ada dan tiada tu pada mungkin tu sama berat. Maksudnya sama timbangan dia. Ada dan tiada. Kalau Tuhan buat ada, berat pada ada. Kalau Tuhan berat tiada, tiadalah dia. Okey. Baik. Jadi bahkan berat sebelah tu tak terima, tiada, tak ada berat sebelah. Sebab apa? Bila kita mungkin tu ada dan tiada tu sama level. 50%, sama level. Bila kita bila sebut mungkin tu, sebab mungkin tu barang yang boleh ada, boleh tiada. Okey. Jadi boleh ada dan tiada tu tak mungkinlah berat sebelah. Mestilah sama rata je. Ada dan tiada tu sama rata je. Baik. Okey.
Jadi dia kata bahkan berat sebelah tiada, tak mungkin berat sebelah kerana asal tiada, memang asal benda mungkin itu tak wujud. Asal kita ni ada ke tidak? Tak ada. Jadi asal kita tak ada. Jadi ada kita tu tak boleh, tak dikatakan asal. Jadi samalah beratnya. Ada dan tiada tu samalah timbangan dia. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sama-samalah. Okey. Dan ringan sebelah ada, tiba-tiba yang ringan tu jadi berat. Tiba-tiba yang ringan tu jadi berat. Dia kata, mungkin itu berat, barang yang terima ada dan terima tiada. Dengan bersamaan berat kedua-duanya. Bahkan berat sebelah tiada. Kenapa? Kerana asal mungkin tu tiada. Dan ringan sebelah ada tu, ringan sebelah ada tu boleh tak jadi tiba-tiba ringan. Sedangkan asalnya macam dua dacing. Alamak, sebut daun dacing pula. Dua daun dacing tu juga. Dua daun dacing tu, dua daun dacing kan. Dacing tu kan, dua daun dia. Boleh tak berat sebelah tanpa ada yang memberatkan? Boleh tak? Tiba-tiba je satu turun bawah. Tapi tengok-tengok, tak ada apa pun. Tak ada ikan, tak ada sayur, tak ada batu, apa pun tak ada. Tiba-tiba pula, boleh tak? Tak boleh. Jadi maknanya, berat sebelah bagi ada ni, mesti tak ada yang memberatkan ada tu. Jadi ada kita ni, mesti tak ada yang menjadikan kita ni. Mestilah. Jadi yang mengadakan kita tu, mestilah dia ada. Kalau dia tak ada, macam mana nak mengadakan kita? Baik. Jadi maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada tu, yang ringan tadi ni, padahal ada tu ringan. Pasal apa? Memang asal kita tiada. Tiada tu lah yang berat patutnya. Tapi berat balik ada tu, dia kata itu tak, dia kata dengan itu, dengan sendiri tak mungkin terima dengan sendiri pada akal. Bahkan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini. Dan memberatkan beri ada itulah Allah. Yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Tentulah yang memberat balik ada kita ni, yang mengadakan kita ni, tentulah Tuhan. Tuhan, kalau dalam kitab Faridah tu dia kata, dia kata Tuhan, dia tak kata Allah. Pasal apa? Sebab Allah tu kan tuan-tuan ya, Allah tu Tuhan tak, Cikgu Buraidah? Tanya macam tu marah lagi ya. Allah tu Tuhan tak tuan-tuan? Cik Rahman, Allah tu Tuhan tak? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha. Yang saya baca tadi apa? Allah tu nama ke zat? Nama. Nama bagi Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan, sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, samalah nama bagi Tuhan. Allah tu nama bagi Tuhan. Nama je, nama bagi Tuhan. Allah, jadi dia sebut dalam tu, dia kata kita tahu nama Tuhan kita tu Allah. Siapa bagi tahu? Kita tahu nama Tuhan kita tu Allah. Siapa yang bagi tahu kita? Nabi Rasul. Tapi kita tak jumpalah Nabi Rasul tu. Kita tahu nama Tuhan kita Allah tu atas khabar mutawatir. Khabar mutawatir tu daripada Rasulullah, turun sahabat, sahabat turun pada tabi'in, turun sampailah sekarang ni. Yang beritahu kita ulama. Kalau kita dengar kan, siapa beritahu nama Tuhan kita Allah? Ayah kita lah. Ayah kita dapat dari siapa? Mak kita dapat dari siapa? Dia turun macam tu tuan-tuan. Jadi itulah Allah. Ini dia terus pergi terus pada natijah. Allah. Okey. Yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Begitulah pengakuan dalam hati tiap-tiap mukallaf yang wajib atasnya mengetahui akan dia. Macam itulah. Jadi kata Tuhan tu mesti ada. Kena ngaku dalam hati tau. Kena ngaku dalam hati yang Tuhan tu mesti ada. Kalau tak ngaku tuan-tuan, ni yang cuba Cik Rahman tengok yang paling atas sekali. Wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Ada tak? Atas sekali dalam kitab tu.
Wajib pada syarat atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Dah tahu dia kena mengaku pula dalam hati. Mesti. Kalau tak mengaku dalam hati, maka iman tak terpakai sebab pengakuan itulah yang dinamakan iman. Kalau tak ada mengaku, tak ada iman. Tahu tu habuan Islam, bukan habuan iman. Kena ngaku dalam hati. Tu kata pengakuan anak dalam. Begitulah pengakuan dalam hati anak tiap-tiap mukallaf. Begitulah tu maksudnya, ialah Tuhan yang menjadikan kita. Tuhan tu mesti ada. Tuhan tu mesti ada, mesti wujud dan tak terima tiada. Sekali-kali tak boleh ada. Tak boleh tiada. Tuhan tu mesti ada. Baik. Itulah pengakuan dalam hati tiap-tiap orang yang mukallaf, yang wajib atasnya mengetahui akan dia, akan Tuhan tu wujud. Lagi yang betul dengan nas. Lagi pula betul dengan nas Quran. Pengakuan kita tu sebenar dengan pandu pada Quran dan hadis. Hadis pun ada, Quran pun ada. Tapi dalam ni dia sebut Quran saja. Yang menunjuk kedua-duanya, hadis dan Quran tu dengan ada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti firman Allah Taala. Tengok ya, ayat Quran ni pun kan, mana ada menunjukkan Tuhan tu ada, tapi mafhum mukhalafahnya. Mafhum ayat Quran ni, mafhum yang bersalahannya, kita pegang Tuhan tu mesti ada dalam ayat ni. Tengok ya. Ayat Quran bunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma al-ayata. Tammimil ayata. Al-ayata tu baris atas tu. Al-ayata. Setengah dia baca al-ayah saja. Ini ayat Quran lah. Artinya, bermula Allah Ta'ala lah yang menjadikan akan berapa langit dan bumi dan barang yang antara kedua-duanya. Okey, dalam ayat ni, mana yang menunjukkan Tuhan tu ada? Yalah, dalam ayat ni. Dalam ayat ni tak sebut bukan Allahul ladzi al-mawjudu ke, tak ada. Dia kata Allah allazi khalaqas samawati wal arda. Tak, bukan. Allah yang, allazi tu Allah yang tergantung mana? Khalaqa tu lah. Khalaqa tu lah yang menunjukkan Allah tu wujud. Pasal apa? Sebab kalau Allah tu nak menjadikan, dia tak ada, boleh jadi ke? Jadi. Boleh ke menjadi? Kalau Tuhan tu tak ada, tak boleh. Jadi ayat ni, Allah yang khalaqa, yang menjadi, ia Allah Ta'ala tu akan 7 petala langit dan bumi dan barang di antara kedua-duanya. Jadi maksudnya khalaqa tu lah yang menunjukkan Tuhan tu ada. Pasal apa? Sebab yang menjadikan. Bila kata menjadi, tentulah menjadikan wujud. Kau tahu, kalau dia tak ada, macam mana dia nak menjadikan? Okey. Maka dengan firman itu nyatalah firman tadi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma tu. Nyatalah bahawasanya Allah Taala mengaku ia Allah tu dengan adanya, ada dia tu di dalam Quran. Dan kita pula kena mengaku dalam hati kita. Kalau tak mengaku, tak sah iman. Kena mengaku dalam hati. Ini satu benda penting ni. Jadi tuan-tuan kita pernah tak cakap pada isteri kita benda ni? Isteri, anak, kita kata kau kena mengaku Allah tu ada dalam hati. Tahu saja tak cukup. Tahu habuan Islam. Mengaku tu baru nama habuan iman. Okey. Jadi kena ngaku dalam hati dengan ada Allah yang membetuli dengan pengakuan Tuhan yang berbetulan, yang kena betul dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran itu. Itulah dikatakan orang yang beriman. Nampak? Pengakuan itulah baru dikatakan orang tu beriman. Kalau tak ada mengaku, maka tak dinamakan iman. Wallahu a'lam. Baik, habis bab wujud. InsyaAllah bulan depan kita baca pula bab qidam. Ada soalan? Ya. Ini maka balik bulan sudah untuk surah Al-Dariyat itu yang maksud dia mungkin dia tidak menjadikan mungkin manusia illa yang berbulan. Yang faham kita maksud itu adalah tidak menjadikan jin dan manusia selain daripada menyembah itu.
Jadi kalau Ustaz ada juga yang katakan ada yang setengah kubah tu yang sebut macam tu. Saya tak betul, kurang tak dapat masuk dia. Ya. Maknanya tidak semestinya untuk menyembah Tuhan. Saya tak faham. Baik. Boleh bagi masa sikit? Boleh? Baik. Saya seronok jadi ceramah ni. Sebab hidup ilmu. Ilmu tu hidup. Kalau tidak mati gitu kan. Ya. Sebab tu yang minta maaf lah. Saya tak nak guriskan hati orang. Tapi ini bukan bab masalah mengguris hati ni. Ini masalah bab akidah ni. Ini bab pegangan ni. Ini bab iman ni tuan-tuan yang saya sebut ni. Bukan bab zuhir-zuhir tak. Tengok ya. Baik. Ceramah tolong perhati ya. Baik-baik ya. Kita tengok ya. Kalau saya salah, kalau ada tuan-tuan yang kata salah saya ni, tolong buat teguran. Saya bukan kata saya betul tak. Saya tak kata saya pandai tak. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya baris kan, ya, kalau tengok Al-Quran, ya'buduni ke ya'buduna? Itu dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat. Kalau saya buat ya'buduni, ada orang baca ya'buduna, salah baca ya'buduna tu. Sebab dia hazaf nun mutakalim wahdah. Dia rasanya nun ya. Ya liya'budunani. Asalnya gitu. Surah Az-Zariyat ayat ke berapa saya tak ingat. Kita tengok cukup Mas. Okey, tengok ya. Baik. Lam yang ada pada ni lam ni adakah lam dengan makna sebab ataupun dengan makna kerana atau dengan makna tujuan? Kebanyakan daripada 2 minggu sudah ke 3 minggu sudah. Dalam khutbah kat sini, teks tu lah Ustaz Rahman baca. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Itu yang saya dengar. Boleh tengok teks balik. Okey, baik Bila letak supaya, pertama berarti Allah Ta'ala tu ada tujuan tak? Ada tujuan tak? Okey. Dalam tauhid Allah Ta'ala, dalam tauhid ulama kata laisa lahul gharad. Ni apa makna ni? Laisa lahul gharad ni, tiada bagi Allah Ta'ala tu al-gharad, tujuan. Okey, kalau Allah ada tujuan, tengok ya. Baik, sekarang Cik Rahman cuba perhati Okey, sekarang ayat ni tujuan, kalau Allah Ta'ala ada tujuan. Okey, sekarang tujuan Allah buat kita dengan jin dan manusia ni untuk apa? Menyembah dia. Okey, sekarang saya tanya, adakah semua manusia menyembah Allah? Tak. Begitu tujuan Allah jadi ke tak? Nah, kalau macam itu, Allah sebagai Tuhan tak boleh luluhkan tujuan dia sendiri. Kalau Allah tu sebagai Tuhan, tujuan dia sendiri tak boleh nak luluskan. Macam cuba dah macam mana?
Cikgu Bodoh dah kerja ngaji dengan saya lama-lama lah. Tu saya cakap. Kalau Allah tu ada tujuan, sekarang tuan-tuan, kalau Allah tu ada tujuan, sedangkan dalam tauhid dah dikunci siap-siap, laisa lahul gharad. Tiada bagi Allah Ta'ala tu tujuan. Tak ada. Kalau ada tujuan, saya bagi dah alasan dia. Kalau tadi Cik Rahman kata, tiada menjadi oleh aku kanjeng manusia tu melainkan liya'budun, supaya menyembah aku. Jadi tujuan Allah buat kita ni untuk sembah dia. Saya tanya balik. Okey, sekarang adakah semua jin dan manusia yang menyembah Allah? Sedangkan menyembah Allah Ta'ala tu tujuan Allah tak? Lah. Betul Cik Rahman? Kalau macam tu, sebagai Tuhan, tujuan dia sendiri tak boleh luluskan. Sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Tuhan, tujuan dia buat kita supaya sembah dia. Tiba-tiba tak jadi. Ngah komen tak sembah Tuhan. Kapasing tak sembah Tuhan. Guang Eng tak sembah Tuhan, tak sembah Allah. Lim Kisang tak sembah Allah. Jadi maknanya ada makhluk, ada jin dan manusia ni yang tak menyembah Allah. Berarti tujuan Allah jadi ke tak? Kalau macam tu Tuhan ke tak? Kalau kata kita, Cikgu Buradah, tujuan Cikgu Buradah tak jadi. Pastilah tak jadi. Pasal apa? Sebab kita makhluk. Tujuan kita tu Allah yang kawal. Banyak tak hajat Cikgu Ahmad tak jadi lagi? Banyak. Banyak tak Cik Eja? Banyak tak hajat kita tak dapat lagi? Banyak. Kenapa tak dapat? Sebab kita makhluk. Sebab hajat kita tu ada yang meluluskan. Sedangkan Allah Ta'ala, kalau Tuhan ada tujuan, patutnya jadi je lah. Kenapa tak jadi? Lagi satu, kalau Tuhan tu ada tujuan, berarti tuan-tuan, sama tak dengan kita? Ni jamaah kita semua ni, baik lelaki baik perempuan, siapa yang hidup dia tak pernah ada tujuan? Cuba kita tahu. Tak ada hajat. Kalau kita letak lam ni mana ilat, mana sebab, kerana tujuan. Maka yang kedua, jadilah Allah Ta'ala tu bermaksud. Ini dua semua ni ada banyak lagi tau. Ada banyak lagi. Kalau kita letak lam tu kerana, sebab, ada banyak lagi. Dah faham Cik Rahman? Kenapa salah? Cakap macam tu, kenapa salah? Tujuan Allah tak tercapai. Pasal apa? Hakikatnya manusia tak sembah. Tapi kalau ikut ilmu, okey, lam ni lam apa Ustaz? Kau tanya saya, lam apa Ustaz? Tanyalah, lam apa ni? Lam ni, kalau dalam ilmu nahu, lam ni dinamakan yang pertama lam lil hikmah, satu. Yang kedua, lam lil ghayah. Lam lil ghayah. Okey, yang ketiga, lam lis sayrurah. Lis sayrullah. Lis sayrullah. Lam ni dinamakan lam lil hikmah. Okey, kalau lam hikmah, kita nak terjemah macam mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiada menjadi oleh aku akan jin dan manusia, melainkan hikmahnya mereka menyembah aku. Lain tak? Lain tak? Apa beza tujuan, maksud dengan hikmah? Hikmah bukan tujuan. Contoh. Saya bagi contoh bagi tuan-tuan faham. Okey, Cikgu Ayub makan nasi. Tujuan apa? Nak kenyang. Baik, ada tak tujuan nak dapat zat tu, zat besi, zat kayu, zat vitamin A, vitamin B? Ada tak tujuan tu? Makan nasi tu, rendang ayam, rendang tok alang buat.
Makan nasi berani alang buat. Makan. Tujuan dia nak zat besi, nak zat vitamin A, vitamin B, vitamin D, zat kayu, zat tu, zat ni. Ada tujuan macam tu tak? Tapi dapat tak? Itu nama hikmah. Boleh faham tak ni? Walaupun kita tak niat sekalipun, tujuan kita nak makan tu kenyang, tapi dalam masa sama dapat tak? Zat besi, zat kayu, zat zinc lah apa macam-macam lagi ya. Dapat tak? Dapat. Itulah hikmah. Ni lam lil ghayah. Tak terjemah macam mana lam lil ghayah? Kita pakai lam tu 3. Kita pakai lam ni dengan 3 makna. Tiada menjadi oleh aku akan jin dan manusia, melainkan akhirnya mereka menyembah aku. Lain tak? Akhirnya. Bila? Akhirat tu. Walaupun sekarang dengan komen gedeber dia. Kafir, tapi dia gedeber. Dia tak sembah Allah Ta'ala. Akhirat nanti dia terpaksa sembah tak? Dia terpaksa patuh tak? Ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir tuan-tuan sekalian. Dia tengok orang Islam beriman masuk syurga, perang masuk syurga. Dia tengok binatang jadi tanah, dia berkata ya laitani, alangkah eloknya kuntu turaba, jadilah aku ni tanah, kata orang kafir. Tapi masa tu jadi tanah tak? Perut tu je neraka lah. Atul kata ni. Okey, ni Syairurah ni. Syairurah ni daripada perkataan sara. Ni, sara. Ini kalimah ni kalau dalam nahwu dipanggil kalimah litasghir, nak menghinakan. Nak merendahkan. Nak merendahkan kita. Macam mana nak terjemah? Dan tiada menjadi oleh aku akan jin dan manusia illa, melainkan jadilah mereka itu nanti di akhirat ya'budunani, menyembah akan aku. Jadilah mereka itu dalam keadaan hina, dalam keadaan rendah. Jadi mereka itu menyembah aku. Okey, jelas. Sebab tu saya syorkanlah. Tapi saya tak nak tegur orang. Tapi nak macam mana? Sebab tu kalau jumpa teks dalam khutbah tu, tuan-tuan, yang paling penting sekali ialah ilmu kita berkenaan tajuk tu. Cik Rahman, saya bukan nak tegur siapa. Saya sebelum PKP, tiap-tiap bulan saya ada program dengan Jabatan Mufti Perak, tuan-tuan sekalian. Saya boleh buat teguran jelas. Saya boleh buat teguran terus. Saya boleh buat teguran terus. Tak ada masalah bagi saya nak tegur terus. Jumpa mufti ke, Tuan Tamri ke, Ustaz Kamarudin ke. Saya betul terus boleh pergi, tuan-tuan sekalian. Tapi yang baca tu minta maaf. Tolong cek dulu. Cikgu berdadah ya. Dalam tab yang kedua, khutbah, ada sebut tak? Naklah kita pegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, betul tak? Ada tak? Okey. Dalam ramai-ramai Jumaat tu faham tak? Dalam ramai-ramai yang dengar khutbah tu faham tak apa dia Sunnah wal Jamaah? Kebanyakannya that's why lah saya kata yang pentingnya sekarang tu masjid kena main peranan ilmu fardu ain. Tahid 2 kali tak boleh. Sebab ini penting. Cikgu berada, saya ni Jabatan Mufti panggil tiap-tiap bulan dulu ni, tuan-tuan, bercakap dengan guru-guru kafah, guru takmir masjid, tuan-tuan. Tak lepas mereka tauhid ni. Tak lepas. Saya cakap bukan setuduh-tuduh tak. Sebab saya yang mengajar, saya yang baca kitab, saya yang tanya, saya yang buat peperiksaan, saya yang korek, saya yang rek. Allahu Akbar. Kalau ustaz pun tak faham bab ni, tuan-tuan sekalian, apatah lagi orang awam. Nanti tuan-tuan kata saya pula nanti ni ustaz tu ada pula kata saya ustaz tu buat virus tu.
Dia kata saya buat virus. Kat sini ya. Dengar hujung-hujung telinga je tuan-tuan. Patutnya tuan kena berkasih kat saya. Sepatutnya saya tak minta disanjung. Saya tak minta saya dihormati. Saya tak minta pun duit tuan-tuan. Saya tak nak ambil pun duit tuan-tuan. Tak maaf. Kalau dalam bab ni pun tak selesai. Minta maaf kadang-kadang saya ialah sebabkan bersangkut dengan kerajaan kan tuan-tuan. Macam tajuk khutbah kan tuan-tuan. Tajuk khutbah tu yang saya mengaji lah. Peranan khutbah Jumaat tu apa peranan sebenar? Menyelesaikan isu setempat. Macam kita sebut kan, hari sungai. Taman Sistine mana sungai? Dekat Buah Maju tu je sungai satu. Dia patut dengar khutbah tu. Kita nak hari sungai kat mana? Ni duduk kampung esok ni. Dia kena jaga sungai. Berapa orang aja? Bukan saya kata tak boleh ke Ustaz? Boleh, tapi matlamat tak sampai. Sekarang masalah kita faham tak masalah fardu ain? Iman, ihsan. Faham tak? Jemaah masjid ni faham tak? Iman, Islam, ihsan, faham tak? Apa iman, apa Islam, apa ihsan, faham tak? Nanti marah kat saya pula. Alahai. Dah penat dah, letih dah saya dah. Penat dah, letih dah. Nak tarik orang bagi faham bab ni. Letih dah letih sangat dah. Tak tahu umur berapa tahun lagi saya boleh khidmat dengan tuan-tuan. Saya tak tahu dah. Tu tanya yang muda-muda Cik Rahmat. Cuba masjid ni kan, okay, buat macam ni ya. Saya bagi jalan. Nak terima. Tak terima sudah. Okey. Buat daurah untuk budak-budak. Buat daurah untuk budak-budak muda. 3 hari cukup. Saya jamin tuan-tuan, bukan kata tauhid. Fiqh pun tak lepas lagi ni. Saya jamin tuan-tuan sendiri boleh tanya tuan-tuan. Aku ni lepas tak dalam fiqh aku? Lepas tak? Kalau saya tanya soalan fiqh kat sini tuan-tuan ya. Seorang-seorang saya tanya. Agak-agak lepas tak jawapan? Ustaz Khairuddin ke? Cuba Ustaz Khairuddin buat satu peperiksaan. Nak tengok fiqh lulus tak kita kat sini. Kadang-kadang tanya Mustamad pun tak boleh jawab. Ada satu masjid. Masjid mana? Masjid dekat tempat siapa nama tu? Man Taliban tu, siapa nama masjid apa? Masjid Desa Bakti. Macam mana nak cakap? Dia kata, kita sifat 20 ni tak perlu dah. Kami dah mengaji masa kecil dulu. Dia kata, kami masa sekolah rendah kami dah belajar dah. Tuan-tuan, Syed Rahman boleh terima perkataan ni? Boleh terima ke perkataan ni? Dalam bab ni pun dah. Dalam bab ni. Wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun. Itu pun kita tak tahu. Baru malam ni baru tahu. Kami tak perlu sifat 20. Kami tak perlu ngaji sifat 20. Dia kata. Kami tak perlu. Kami dah mengaji dulu sifat 20. Kami dah ingat sifat 20 tu mengapai? Allah wujud artinya ada lawannya tiada. Macam tu ke? Bukan macam tu. Macam rukun iman, rukun Islam tu pun, orang Islam hari ni tuan-tuan, minta maaf lah. Ya Allah tuan-tuan. Hari ni rukun iman, rukun Islam tu, orang Islam hanya boleh apa? Hanya boleh bilang aja. Rukun Islam apa perkara? 5. Pertama, mengucap syahadah, sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Tahu bilang. Tapi cuba cerita. Macam mana dia kata beriman, percaya, mengucap syahadah tu, macam mana? Wajib ke tidak? Dalam syahadah tu, cikgu apa nama tu yang duduk kat Kampung Bahagia? Cikgu Daud. Masa bulan lepas, saya turun tangga depan, tangga belakang tu saya turun. Dia cuit saya. Cikgu Daud. Ustaz, sepatutnya Ustaz panjangkan buat syahadah tu. Dia kata. Orang banyak tak faham. Ustaz panjangkan sepatutnya. Ustaz yang buat khas tu buat syahadah tu. Sebab tu hari ni,
Macam cikgu Bodah bulan lepas, saya ingat lagi. Tok Kong tu bukan berhala. Okey, memang ya bukan berhala. Tapi termasuk tak dalam penafian kita dalam kalimah la tiada ilaha, tiada Tuhan. Termasuk tak berhala tu yang kita nafikan? Masuk? Masuk? Masuk tak? Orang Islam kita hari ni dimasukkan berhala tu. Tuhan mana yang kau nafi? Yang kau kata tiada, Tuhan mana? Berhala. Habis. Habis syahadah. Tak sah. Tak sah syahadah. Yang tu kena ngaji semula lah tuan-tuan. Tu terpulang dah tuan-tuan lah. Sebab Cik Rahman dah tajam macam tu, jadi melarat lah. Malam ni, alamak. Saya ada live lagi malam ni. Subhanallah. Cukup insya-Allah. Ada soalan lagi? Tak ada? Tak ada soalan insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim wa sultan ya qadim al ihsan ya da'iman ni'am ya kasirajud ya wasi'al ata ya khafiyal lutuf ya jamil sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim wa radha sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal zaka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulli asir fatasra sa'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alimu biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akham wa yakhafu minka wa akhaf mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yaram warhamna bi qudratika alaina fala nanqata siqatana wa raja'una wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.